Mari kita mulakan sesi webinar hari ini. Pertama sekali, apa itu penentuan status pelarian? Penentuan status pelarian atau RSD ialah proses yang mana kerajaan atau UNHCR menentukan sama ada seseorang yang mencari perlindungan antarabangsa dianggap sebagai pelarian di bawah Undang-Undang Antarabangsa, Serantau atau negara. Walaupun negara-negara mempunyai tanggungjawab utama untuk menentukan status pelarian, UNHCR boleh menjalankan RSD di bawah mandatnya di negara dan wilayah yang bukan parti dalam Konvensyen Pelarian 1951 atau yang belum lagi mewujudkan rangka kerja perundangan dan institusi yang perlu. Memandangkan Malaysia bukan parti dalam Konvensyen Pelarian 1951 dan tidak mempunyai sistem suaka kebangsaan, oleh itu, UNHCR menjalankan RSD di bawah mandatnya di Malaysia. Penentuan status pelarian atau RSD ialah proses individu yang dijalankan untuk menilai mengapa seseorang itu takut untuk pulang ke negara asal. Siapa itu pelarian? Menurut Konvensyen Pelarian 1951, seperti dipaparkan pada skrin anda sekarang, seseorang itu dianggap sebagai pelarian jika anda boleh lihat perkataan berwarna hijau pada skrin anda, mereka berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau tidak mahu pulang atau memanfaatkan dirinya dengan perlindungan negara itu. Ini bermaksud seseorang yang masih lagi berada di negara asalnya adalah bukan pelarian dan tidak boleh berdaftar sebagai pemohon suaka. Jika mereka berada di luar negara asal dan tidak dapat atau tidak mahu pulang, anda boleh lihat perkataan berwarna biru pada skrin anda, atas sebab rasa takut yang berasaskan penganiayaan. Ini bermaksud pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dan penganiayaan yang ditakuti adalah seperti perkataan yang berwarna merah pada skrin anda, atas sebab bangsa, agama, kewarganegaraan, keahlian kumpulan sosial tertentu atau pendapat politik dan bukan atas sebab lain, sebagai contoh semata-mata berhutang wang. Definisi ini adalah diguna pakai untuk mereka yang mempunyai kewarganegaraan dan juga mereka yang tidak mempunyai kewarganegaraan, iaitu orang tanpa kewarganegaraan yang mempunyai rasa takut yang berasaskan penganiayaan untuk pulang ke negara kediaman lama mereka. Seseorang itu juga dianggap sebagai pelarian sekiranya mereka tidak dapat pulang ke negara asal kerana keganasan umum atau peristiwa serius lain yang mengganggu ketenteraman awam, sebagai contoh peperangan atau konflik. Orang yang memenuhi kriteria ini diiktiraf sebagai pelarian dan status undang-undang mereka direkodkan sebagai pelarian dalam rekod UNHCR setelah selesai proses RSD. Manakala, sebelum proses RSD selesai, status individu direkodkan sebagai pemohon suaka. Kedua-dua pemohon suaka dan pelarian sementara menunggu proses RSD mempunyai hak untuk tidak dihantar pulang ke negara di mana mereka akan menghadapi penganiayaan atau ancaman yang serius kepada nyawa, maruah fizikal atau kebebasan. Pelarian dan pemohon suaka adalah berbeza daripada migran. Migran ialah orang yang meninggalkan negara mereka secara sukarela untuk menetap di tempat lain. Contohnya, untuk bekerja, belajar atau sebab peribadi lain. Jika seseorang meninggalkan negara mereka
Hanya atas sebab-sebab ini, mereka adalah seorang migran dan bukan pelarian. Sekarang, kami akan menayangkan satu video pendek yang menerangkan perbezaan antara pelarian dan migran. Anda pasti tertanya-tanya bagaimana status pelarian ditentukan. RSD adalah satu penilaian individu yang berpandangan ke hadapan. Tujuannya adalah untuk menjawab soalan apa yang akan berlaku kepada pemohon suaka ini sekiranya hari ini mereka pulang ke negara asal. Semasa temuduga RSD, sumber maklumat yang paling penting adalah pemohon suaka itu sendiri. RSD juga berpandukan kepada buku panduan prosedur dan kriteria untuk menentukan status pelarian UNHCR, polisi dan garis panduan UNHCR, prosedur piawai RSD UNHCR, maklumat negara asal atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Country of Origin Information, COI, iaitu maklumat yang benar dan boleh dipercayai mengenai situasi di negara asal. Ini adalah diperolehi daripada sumber yang boleh dipercayai seperti refworld dan ecoi.net dan dokumen-dokumen sokongan yang dihantar oleh pemohon suaka sebagai contoh dokumen identiti. Kebiasaannya, testimoni pemohon suaka itu sendiri adalah sumber maklumat yang utama. Oleh itu, temuduga RSD adalah sangat penting untuk membuktikan fakta bagi setiap kes individu. Anda pasti memikirkan bagaimana anda boleh mendapatkan temujanji untuk temuduga RSD. RSD mengikut proses pendaftaran. Tetapi kes-kes adalah diutamakan berdasarkan kepada keperluan khusus kes tersebut. Oleh itu, jangka masa akan berbeza. Oleh sebab jumlah permohonan yang tinggi dan keperluan untuk pengutamaan adalah tidak mungkin untuk menganggarkan bila pemohon suaka yang baru berdaftar akan dapat dijadualkan untuk temuduga RSD. UNHCR mengutamakan pemohon suaka yang mempunyai keperluan khusus dan mempunyai risiko tinggi. Sebagai contoh, mereka yang mempunyai masalah di Malaysia, mereka yang mempunyai risiko bahaya yang serius, atau mereka yang berisiko untuk ditahan atau dihantar pulang secara paksa ke negara asal mereka. Apabila anda dijadualkan untuk temuduga RSD, UNHCR akan menghubungi anda melalui telefon untuk memberitahu anda tentang tarikh dan masa temuduga. Sila pastikan butiran peribadi anda sentiasa dikemaskini di laman web kami supaya kami boleh menghubungi anda. Sekiranya anda lebih selesa dengan penemuduga atau jurubahasa,
perempuan atau lelaki, sila maklumkan pilihan anda semasa panggilan temujanji tersebut. Jangan datang ke reception center UNHCR jika anda tidak mempunyai temujanji. Anda tidak akan dibenarkan masuk tanpa temujanji. Soalan seterusnya, adakah anda perlu menyediakan apa-apa untuk temuduga RSD anda? Jawapannya, tiada apa-apa yang perlu anda sediakan secara khusus untuk temuduga RSD. Sila datang ke reception center UNHCR sekurang-kurangnya 30 minit sebelum waktu temuduga RSD yang ditetapkan. Anda perlu membawa semua ahli keluarga yang berdaftar dan dalam fail UNHCR yang sama dengan anda. Contohnya, pasangan dan anak-anak anda. Ahli keluarga anda juga mungkin akan ditemuduga secara individu. Mereka mempunyai hak untuk memohon suaka dan didengar. Sila bawa bersama dokumen UNHCR anda, apa-apa dokumen identiti dan dokumen sokongan yang lain. Sila bersedia juga untuk meluangkan sepanjang hari di reception center UNHCR. Apa yang akan ditanyakan semasa temuduga RSD? Anda akan ditanya pelbagai jenis soalan termasuk tentang identiti anda, sejarah peribadi dan keluarga, serta sebab anda meninggalkan negara anda dan memohon suaka di Malaysia. Proses temuduga boleh mengambil masa beberapa jam, tetapi anda boleh meminta masa rehat. Jika anda tidak faham soalan yang ditanya, penemuduga akan memberi penjelasan. Ianya adalah amat penting untuk anda memberi kerjasama semasa temuduga dan bercakap benar mengenai diri anda dan pengalaman anda. Jika didapati anda mengelirukan UNHCR, ia mungkin menjejaskan kes RSD anda secara negatif. Setiap kata-kata anda akan disimpan dengan sangat rahsia di UNHCR dan tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak lain tanpa persetujuan anda. UNHCR juga tidak akan berkongsi maklumat dengan pihak berkuasa di negara asal anda. Bagaimana pula dengan penterjemahan semasa temuduga? Adalah menjadi hak anda untuk ditemuduga dalam bahasa yang anda selesa dan UNHCR akan menyediakan jurubahasa sekiranya perlu. Jika terdapat sebarang masalah komunikasi atau isu lain dengan jurubahasa, anda boleh minta pertukaran jurubahasa pada bila-bila masa. Peranan jurubahasa semasa temuduga RSD hanyalah untuk menterjemah soalan yang ditanya oleh penemuduga RSD dan jawapan yang anda berikan. Jurubahasa memainkan peranan yang neutral dan tidak memainkan peranan langsung dalam keputusan kes anda. Jurubahasa juga ada terikat dengan sumpah kerahsiaan. Selepas temuduga RSD anda selesai, bila anda akan mendapat keputusan kes? Sesudah temuduga RSD, kes anda akan dinilai dan keputusan akan dibuat. Anda akan dihubungi melalui telefon untuk memaklumkan keputusan kes anda. UNHCR cuba untuk memberi keputusan RSD secepat mungkin, tetapi jangka masa akan bergantung kepada keadaan kes masing-masing. Anda mungkin akan dipanggil untuk temuduga lain jika maklumat lanjut diperlukan untuk memutuskan kes anda. Kami amat hargai persefahaman dan kesabaran anda. Adalah amat penting untuk anda memberitahu UNHCR tentang perubahan pada nombor telefon, email, alamat atau maklumat hubungan anda yang lain di laman web Refugee Malaysia pada pautan yang dapat dilihat pada skrin sekarang. Jika permohonan anda berjaya, anda akan diiktiraf sebagai pelarian dan diberikan kad UNHCR seperti ini.
Penjelasan mengenai dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh UNHCR telah pun dibuat semasa webinar berkaitan proses pendaftaran sebelum ini. Jika permohonan anda tidak berjaya, sebab-sebab keputusan akan diterangkan kepada anda dan anda juga akan menerima surat yang menjelaskan keputusan tersebut. Anda mempunyai hak untuk membuat rayuan dalam masa 60 hari selepas dimaklumkan tentang keputusan negatif anda dan UNHCR akan menjelaskan proses rayuan semasa anda menerima keputusan negatif tersebut. Jika anda tidak membuat permohonan rayuan, fail anda di UNHCR akan ditutup. Jika anda membuat permohonan rayuan, kes anda akan ditimbang semula. Namun, tidak semua orang yang mengemukakan permohonan rayuan akan dipanggil untuk temuduga sekali lagi. Keputusan mungkin dibuat berdasarkan maklumat yang tersedia dalam fail dan yang terkandung dalam permohonan rayuan anda. Jika anda mempunyai isu atau bukti baru yang ingin anda kongsikan dalam permohonan rayuan, anda boleh berbuat demikian. Anda juga boleh berkongsi sebarang isu yang berkaitan dengan penterjemahan atau cara penemuduga RSD mengendalikan kes anda. Semasa proses rayuan, kes anda akan diproses dan disemak oleh kaki tangan yang berbeza daripada mereka yang terlibat dalam keputusan kes pertama. Selepas kes anda disemak pada peringkat rayuan, anda mungkin menerima keputusan positif atau negatif. Jika anda ditolak pada peringkat rayuan, fail UNHCR anda akan ditutup dan anda tidak lagi akan diberikan sebarang dokumen UNHCR. Secara ringkasnya, proses RSD mempunyai dua peringkat. Pada peringkat pertama, pemohon suaka akan sama ada diiktiraf sebagai pelarian atau kes mereka akan ditolak. Bagi kes yang ditolak pada peringkat pertama, mereka mempunyai hak untuk membuat rayuan terhadap keputusan tersebut. Setelah permohonan rayuan diteliti, individu itu mungkin akan diiktirafkan sebagai pelarian atau kesnya ditolak secara muktamad, di mana individu tersebut tidak akan lagi berdaftar sebagai pemohon suaka bersama UNHCR atau diberikan sebarang dokumen UNHCR. Topik seterusnya. Bagaimana fail anda di UNHCR Malaysia boleh ditutup? Terdapat beberapa sebab mengapa fail anda mungkin ditutup. Antaranya, anda tidak membuat permohonan rayuan dalam tempoh 60 hari selepas dimaklumkan keputusan negatif pertama. Kes RSD anda telah ditolak pada peringkat rayuan. Anda telah meninggalkan Malaysia sama ada untuk pulang ke negara asal atau pergi ke negara lain. Anda tidak dapat dihubungi untuk temu janji atau anda tidak menghadiri temu janji yang dijadualkan dan seterusnya tidak dapat dihubungi. Anda mungkin dianggap telah mengabaikan tuntutan anda. Oleh itu, amat penting untuk anda memaklumkan UNHCR sekiranya terdapat perubahan pada nombor telefon, alamat email atau maklumat hubungan lain. Bagaimana anda boleh membuka semula fail dengan UNHCR selepas fail anda ditutup dan bagaimana anda boleh mendapatkan dokumen UNHCR yang baru? Seperti yang dijelaskan dalam soalan-soalan lazim pada bahagian RSD di laman web Refugee Malaysia, seperti yang dipaparkan pada skrin anda sekarang, anda boleh menghantar permohonan pembukaan semula melalui email kepada unit RSD menggunakan mana-mana bahasa pilihan anda. Alamat email unit RSD boleh dilihat di skrin anda
iaitu huruf yang berwarna biru. Jika fail anda ditutup kerana kes anda ditolak pada peringkat rayuan, ini bermakna penentuan muktamad telah dibuat bahawa anda bukanlah pelarian. Anda perlu membuat keputusan sendiri berkenaan status anda di Malaysia atau mempertimbangkan pilihan lain yang anda ada. Bagi kes yang telah ditolak secara muktamad pada peringkat rayuan, fail hanya akan dibuka semula dalam situasi tertentu sahaja, termasuk jika terdapat perubahan ketara keadaan di negara asal yang mungkin menjejaskan kelayakan untuk status pelarian anda. Anda boleh membuat permohonan pembukaan semula fail sekiranya kes RSD anda telah ditolak di peringkat rayuan dan permohonan anda akan dipertimbangkan. Namun, unit RSD mungkin mengambil masa yang lama untuk menyemak permohonan pembukaan semula dan tiada jaminan bahawa fail anda akan dibuka semula. Sekiranya anda telah menghantar permohonan pembukaan semula fail, jangan hantar email susulan atau follow-up email kerana ini akan memperlahankan lagi proses. Sekarang, peringatan mengenai penipuan dan skam. Antara contoh skam adalah apabila seseorang berpura-pura dari UNHCR menghubungi anda dan menjanjikan temujanji untuk temuduga atau mempercepatkan proses kes anda dengan bayaran wang. Berhati-hati dengan scammers yang mungkin menawarkan kemudahan proses UNHCR dengan bayaran wang atau bantuan lain. Tawaran ini mungkin dibuat secara peribadi atau melalui media sosial. Mereka mungkin akan menunjukkan maklumat untuk meyakinkan anda bahawa mereka mempunyai hubungan dengan UNHCR. Tolong jangan percaya mereka. Orang yang membuat janji palsu seperti itu hanya cuba untuk mengambil kesempatan atas keadaan anda. Jauhi mereka. Mereka mungkin akan mencuri wang anda atau mendapatkan keuntungan dengan menjual maklumat peribadi anda. Bagaimana kami menentang skam? Kesemua perkhidmatan yang disediakan oleh UNHCR dan rakan kongsi UNHCR adalah percuma. Anda tidak perlu membayar untuk memproses kes anda dengan lebih cepat. Jangan percaya kepada sesiapa atau mana-mana organisasi yang meminta anda membayar untuk sebarang perkhidmatan UNHCR atau rakan kongsi UNHCR. Sebarang perkhidmatan UNHCR yang ditawarkan kepada anda dengan pertukaran wang adalah penipuan. Penipuan adalah satu jenayah di bawah Undang-Undang Malaysia. Anda boleh pergi ke Balai Polis berhampiran dan melaporkan penipuan tersebut. Jadi, adakah anda boleh membayar untuk mendapatkan temuduga RSD dengan UNHCR? Jawapannya tidak. Anda tidak boleh membayar untuk mendapatkan temuduga RSD dengan UNHCR. Seperti yang saya jelaskan tadi, kesemua perkhidmatan yang disediakan oleh UNHCR dan rakan kongsi UNHCR adalah percuma. Jangan percaya kepada sesiapa atau mana-mana organisasi yang meminta anda membayar untuk sebarang perkhidmatan UNHCR atau rakan kongsi UNHCR. Anda hanya akan kehilangan wang anda dan tidak akan memperolehi temujanji untuk temuduga. Sekiranya seseorang menghubungi anda dan mendakwa mereka boleh membantu kes UNHCR anda, sila maklumkan UNHCR dengan segera. Sekiranya anda tidak pasti sama ada anda telah dihubungi oleh UNHCR atau orang lain, anda boleh bertanya kepada UNHCR. Anda adalah digalakkan untuk menghubungi UNHCR jika anda telah diminta untuk memberikan wang atau bantuan lain.
Bagaimana anda boleh menghubungi UNHCR? Anda boleh menghantar email atau aduan kepada Riot yang merupakan satu pasukan risiko, integriti dan pengawasan UNHCR. Alamat email Riot dan borang aduan atas talian Riot adalah terpapar pada skrin sekarang. Beberapa perkara penting yang perlu diingat mengenai proses RSD adalah kesemua aktiviti RSD adalah diuruskan melalui sistem temu janji. Pejabat UNHCR adalah tidak dibuka untuk berjumpa secara terus atau walk-in atau mereka yang tidak mempunyai temu janji. Penjadualan temuduga RSD adalah berdasarkan kepada keutamaan. Adalah penting untuk memastikan maklumat hubungan anda sentiasa dikemaskini. Kesemua perkhidmatan UNHCR termasuk RSD adalah percuma. Anda tidak boleh membayar untuk mendapatkan sebarang perkhidmatan atau perkhidmatan lebih cepat daripada UNHCR. Membayar dan menerima wang untuk perkhidmatan UNHCR adalah satu kesalahan. Akhir sekali, jangan hantar surat-surat kepada UNHCR untuk permohonan temuduga RSD atau pertanyaan maklumat kes. Bagi temujanji RSD, sila tunggu untuk kes anda dijadualkan dan jangan datang ke pejabat UNHCR kerana proses ini tidak dijalankan secara berjumpa terus. Jangan hantar email untuk permohonan yang sama berulang kali. Contohnya untuk pembukaan semula fail. Menghantar permohonan berulang kali tidak akan meningkatkan peluang anda untuk mendapatkan temuduga dengan lebih cepat. Sebaliknya, ini akan memperlahankan lagi proses. Bagi maklumat lanjut mengenai penentuan status pelarian di Malaysia, termasuk soalan-soalan lazim, sila layari bahagian RSD di laman web Refugee Malaysia pada pautan ini. Kami akan meneliti semua soalan dan komen yang anda hantar semasa webinar ini untuk melihat jika kami perlu mengemaskini maklumat di laman web ini. Setakat ini sahaja webinar pada hari ini. Terima kasih di atas perhatian anda.